Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Aisyah dah. Okey baby, cikgu kena lantik sore lagi lah baca doa dah. Gile-gile. Takut Aisyah tak sihat, ada pelajar lain boleh baca dah. Okey, jadi kalau awak baca doa ni, pahala pun dapat awak juga. Okey, jadi kita buat sambungan pembentangan. Kalau kita tengok yang hari Selasa, kita tinggal 3 kumpulan lagi. Okey, siapa nak bentang dulu ni? Siapa nak bentang dulu? Saya nak last cikgu. Oh, nak last lah. Minta last sekali. Okey, siapa nak bentang dulu ni? Saya nak 2 last cikgu. Awak tu siapa? Rashidah. So, kita jemput Nurudiana Aisyah dan Ayuni Balkis untuk membentangkan diabetes jenis 2 dan obesiti. Okey, dipersilakan. Boleh share screen. Sekejap cikgu. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, dipersilakan deh. Sebab hari ni kita ada 3 kumpulan je, awak nak soal-soal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Diana Aisyah binti Muhammad Imran dan Ayuni Balkis binti Amran akan membentangkan pembentangan yang menghubung kaitkan isu kesihatan yang berkaitan tabiat makanan iaitu diabetes jenis 2 dan obesiti. Diabetes jenis 2. Kadar gula yang tinggi dan tidak terkawal di dalam badan berlaku selepas pengambilan kandungan gula di dalam badan. Sel-sel badan tidak bertindak balas kepada insulin dengan berkesan dan badan tidak menghasilkan insulin yang mencukupi. Apakah itu insulin? Insulin adalah hormon yang berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Okey, sekejap deh. Semua manusia ada hormon insulin dah. Semua manusia ada hormon insulin. Jadi orang yang ada kencing manis tu sebab hormon insulin dia berkurangan. Dia bila dia ada pelajar tanya cikgu hormon insulin berkurangan ni kerana apa? Satu sebab genetik. Memang genetik dia nak buat macam mana ke hormon insulin dia berkurangan. Jadi dia tak boleh nak tukar gula. Dia bila kita makan gula tu dia tak boleh nak tukar gula kepada glycogen. Jadi kalau awak semua ni cikgu rasa sihat walafiat semua kan normal. Maknanya awak ada cukup insulin. Orang yang kena kencing manis tu sebab hormon insulin dia kurang. Okey, teruskan. Rawatan penyakit diabetes jenis 2. Ubat kencing manis harus diambil setiap hari dalam dos yang sesuai. Para pesakit juga harus sentiasa menghadiri sesi susulan di klinik untuk memantau keadaan mereka. Penggunaan alat glukometer di rumah untuk memantau paras gula dengan lebih efektif dan memberi amaran jika paras gula terlalu rendah dan hypoglikemia meningkat. Para pesakit kencing manis juga disyorkan untuk sentiasa memeriksa kaki untuk sebarang luka dan memakai kasut yang sesuai di luar rumah. Pesakit yang menghidap penyakit kencing manis harus mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Pesakit harus mengurangkan pengambilan makanan yang mengandungi kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi.
Pengambilan makanan bergoreng, berminyak dan proses harus dikurangkan. Pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan serta segar serta daging dan ikan harus ditingkatkan. Pesakit kencing manis juga harus bersenam sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Pesakit-pesakit kencing manis juga disarankan untuk berhenti merokok dan minum minuman keras. Ini keadaan normal. Membran keadaan Maknanya normal bila kita kalau kita makan kita sihat. membran sel sihat, laluan kemasukan glukosa. Maknanya kejap Ni keadaan normal, saluran darah yang ada, bilangan glukosa dan insulin yang normal. Mana gula? Gula yang mana Kak? dua, membran sel dia rosak tu glukosa tak boleh masuk. Okay cikgu? Sekejap. Gula tu yang mana? Serap masuk. Laluan kemasukan glukosa ke dalam sel. Glukosa. Tak. Maksud cikgu, yang keadaan normal tu mana hak gula? Sebab dia kata dalam salur darah tu ada glukosa dan insulin. So gula yang mana? Yang bentuk pak segi tu kah? Gaul cikgu? Ya. Gula Tak. Cuba awak tengok rajah awak tu. Cuba awak tengok rajah awak keadaan normal tu. Okay, dalam salur darah tu ada bentuk 3 segi dengan 4 segi. So yang 4 segi tu apa? Glukosa lah. Gula lah. 4 segi tu glukosa, 3 segi tu insulin. Okay, so maknanya memang glukosa dan insulin ada sekali dalam salur darah. Okay, lepas tu laluan kemasukan glukosa ke dalam sel. Kalau orang normal maknanya insulin dengan glukosa masuk sekali. Glukosa boleh serap masuk dalam sel. Kalau ada pesakit diabetes jenis 2, laluan kemasukan glukosa ke dalam sel tidak dibuka. Glukosa tu ada dalam darah. Sebab tu gula sangat tinggi dalam darah. Jadi orang itu kencing manis lah. Faham ke? Dia kalau insulin ni dia fungsi dia untuk mengurangkan untuk menukarkan glukosa tu kepada glycogen. Jadi dia nak kurang gula. Tapi kalau yang ada diabetes jenis 2, awak nampak tak gula tu banyak dalam darah. Nampak tak yang putih tu? Banyak sangat dalam darah dan dia tidak ditukar, tidak dihantar ke sel. Jadi dia ada dalam salur darah kita, maka kena kencing manis. Okay, next. Kalau ada yang sampai kena potong kaki tu sebab saluran darah rosak tu. Ni gambar. Nanti cikgu jawab ni lah. Okay. Yes, teruskan. Back balik tadi. Back balik. Sekejap back balik, mundur balik. Dia tak boleh. Okay. Yang atas tu gambar apa tu? Yang dia tengah check tu. Gambar glukometer nak check. Yes. Check manis. Kadar gula dalam darah. Cek kandungan gula dalam darah. Okay, teruskan. Obesiti ialah keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan ataupun yang disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Contohnya pengambilan kuantiti makanan lebih banyak daripada kadar penggunaan tenaga. Lelaki dikatakan obes sekiranya mempunyai kadar lemak berlebihan sebanyak 25%, manakala wanita pula dikatakan obes apabila lemak berlebihan sebanyak 35%. Obesiti boleh diukur menggunakan Body Mass Index atau BMI. BMI bagi individu obes ialah 27 hingga 30. Antara rawatan untuk obesiti ialah kawalan pemakanan,
seperti pengambilan kalori yang sangat rendah sebanyak 200 hingga 800 kilokalori sehari yang boleh diamalkan untuk mencapai penurunan berat badan yang cepat. Selain itu, senaman yang memainkan peranan penting dalam proses penurunan berat badan kerana dapat mengubah komposisi badan dan mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit. Sebelum pesakit obes memulakan program senaman, mereka perlu mendapat pemeriksaan daripada doktor untuk menentukan tahap kesesuaian senaman berdasarkan umur, risiko penyakit dan hasil daripada pemeriksaan fizikal. Untuk mengekalkan berat badan setelah berlakunya penurunan berat badan memerlukan senaman secara sederhana selama 60 hingga 90 minit sehari. Seterusnya, pengambilan ubat bagi tujuan mengurangkan berat badan adalah sebagai kaedah tambahan kepada kaedah kawalan pemakanan dan senaman. Ubat boleh digunakan untuk meningkatkan kepatuhan kepada kawalan makanan, membantu untuk mempercepatkan penurunan berat badan dan mengekalkan berat badan setelah pesakit berjaya menurunkan berat badan. Dalam keadaan tertentu, ubat untuk menurunkan berat badan boleh digunakan bagi yang mempunyai penyakit sampingan seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sakit sendi. Terdapat beberapa jenis ubat yang boleh digunakan untuk menurunkan berat badan seperti ubat yang bertindak balas dengan mengurangkan penyerapan lemak di salur pemakanan seperti Orlistat dan ubat yang bertindak dengan mengurangkan selera makan seperti sibutamin dan vitamin. Akhir sekali, pembedahan. Kaedah ini boleh dipertimbangkan bagi mereka yang mempunyai obesiti yang morbid iaitu BMI yang lebih daripada 40 dan apabila kaedah rawatan yang lain tidak berhasil. Melalui kaedah ini, pesakit boleh mengalami penurunan berat badan sebanyak 50 kg sehingga 100 kg dalam masa 6 bulan. Antara kaedah rawatan secara pembedahan adalah seperti pintasan perut, gastroplasty, dan pembedahan secara laparoskopik dengan memasukkan alat seperti cincin bagi mengecilkan saiz perut. Kaedah sedutan lemak di bahagian abdomen bukan merupakan kaedah rawatan untuk obesiti tetapi adalah untuk tujuan pembuangan lemak yang terkumpul. Ini antara rawatan pembedahan pengecilan perut. Itu adalah antara skala yang kita boleh guna. Seterusnya, persamaan dan perbezaan penyakit. Diabetes, persamaan dari segi masalah psikologi, pesakit mengalami kebimbangan dan tekanan tentang penjagaan kesihatan diri, sokongan serta berpromosi untuk menangani penyakit-penyakit tersebut. Masalah psikologi ini menyebabkan pesakit mengabaikan penjagaan kesihatan diri mereka. Dari segi jenis pemakanan pula, mengurangkan makanan yang berlemak dalam menu seharian, mengurangkan penggunaan gula seperti gula pasir, gula perang, madu dan gula yang tersembunyi dalam makanan dan minuman, meningkatkan pengambilan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil berjirim penuh seperti oats. Apa dia kortisol ni? Apa maksud kortisol tu, Yuni? Cikgu, sorry, lesson. Kortisol ni macam hormon stres. Oh, hormon stres. Lebih rendah yang menunjukkan ketahanan lebih rendah terhadap stres. Mengalami tekanan psikologi berkaitan dengan kehidupan dalam keadaan sosioekonomi. Cikgu tak faham yang masalah psikologi ni.
Cikgu tak nampak dia punya perbezaan tu. Apa maksud dia tu? Cikgu tak faham. Ada siapa-siapa boleh jelaskan ni? Kenapa diabetes jenis 2 mencatatkan tahap kortisol lebih rendah yang menunjukkan ketahanan lebih rendah terhadap stres? Apa maksud dia? Cikgu tak faham ayat dia. Cikgu tak dengar suara. Ke line slow ke apa ni? Cikgu tak faham yang tentang masalah psikologi ni. Cikgu rasa kalau kalau kita tak jelas maknanya fakta tentang masalah psikologi tu boleh buang lah. Sebab cikgu tak faham ni. Kenapa diabetes jenis 2 mencatatkan tahap stres? Okey, cikgu tukar ayat mencatatkan tahap hormon stres yang lebih rendah. Dia ke diabetes? Oh, maknanya dia stres dia lebih rendah. Tapi kalau obesiti, mengalami tekanan psikologi yang berkaitan. Maknanya, kalau kita tengok ayat yang Yuni buat ni, dia dari segi masalah psikologi, kenapa kita jadi tak faham? Sebab ayat tu dia tak selari. Jadi kalau awak nak bandingkan, dalam exam sekalipun, kalau awak nak bandingkan, mesti banding benda yang sama. Contoh diabetes jenis 2 ni, pesakit yang mempunyai diabetes jenis 2 mempunyai tahap stres lebih rendah. Okay, kalau obesiti, pesakit yang ada masalah obesiti mempunyai tahap stres yang lebih tinggi. Guna ayat yang sama, cuma bezanya tinggi rendah. Sekarang cikgu jadi tak faham tu sebab ayat dia lain-lain. Okay? Teruskan Yuni. Cikgu tak dengar suara ni. Kalau Yuni tak dengar suara, Yuni tak boleh nak ni, minta bantuan daripada Diana lah, tolong bacakan. Saya boleh teruskan kepada jenis pemakanan ke? Yes, terus je kepada jenis pemakanan Perbezaan dari segi jenis pemakanan bagi diabetes jenis 2 pula, untuk mengelakkan hypoglycemia, pesakit diabetes perlu mengamalkan pengambilan karbohidrat yang konsisten, manakala untuk obesiti pula, saranan pengambilan diet seharian haruslah 500 kilokalori lebih rendah daripada saranan pengambilan kalori berdasarkan berat badan ideal. Okey. Sekian, terima kasih. Oh, habis dah. Okey. Nanti cikgu akan simpulkan di akhir nanti Okey. Sebab cikgu pun nak jimatkan masa. Okey, kita terus jemput siapa tadi yang nak ni? Rashidah and the gang. Rashidah and Siti Nur Alia. Saya. Akan membentangkan gastritis. Ada banyak. Saya. Tak tahu lah apa debar. Padahal kita je. Tahulah. Betul? Apa ni? Cikgu nak share jugalah. Sebab tu Nazir dia tak nak observe cikgu online. Sebab Nazir ni kata dia banyak dah pergi observe online ni. Dia kata kesian bila dia masuk, budak jadi macam kaku, budak macam panik, budak macam debar. Jadi dia nak turun ke sekolah. Kalau dia turun ke sekolah, memang dia pergi sorang-sorang lah. Dia pergi tanya, awak buat apa ni? Dia belek buku lah apalah. Gitu pula. Gitu pula. Okay. Boleh share screen? Okay, sekejap. Nampak dah? Nampak dah. Nampak dah? Alian? Belum lagi. Okay. Nampak dah bergerak dah. Siap ada tirai-tirai ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidah Riza bersama dengan pasangan saya Alia Azman akan membentangkan bab 9 iaitu 9.7.
isu berkaitan sistem pencernaan dan tabiat pemakanan. 9.7.3 menghubungkaitkan isu kesihatan yang berkaitan tabiat pemakanan. Kami akan membentangkan tentang dua penyakit iaitu penyakit gastritis dan juga penyakit reflux acid. Jadi, penyakit pertama, gastritis. Gastritis ini merujuk kepada keradangan dan kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gester apabila tiada makanan dalam perut. Kenapa tu? Nampak kan gambar? Okey, jadi gastritis ni merupakan salah satu keadaan di mana ni kita punya perut ni, lapisan epitelium perut mengalami keradangan. Ni gastric ulcer, esophageal ulcer ni disebabkan gastritis. Apa berlakunya gastritis ni? Kalau kita perhati ni perut sihat, perut yang normal yang tidak mengalami penyakit gastritis, dan ini merupakan perut orang yang mengalami gastritis. Apa terjadi dengan gastritis ni? Sebabnya dia terjadi sebab kita ni tak makan. Seperti yang kita belajar dengan Cikgu Muni sebelum ni, dalam perut kita ni ada jus gester. Dalam jus gester ada enzim pepsin dan juga asid hidroklorik. Kalau kita tak makan, jadi asid hidroklorik yang ada dalam jus gester ni, dia tak boleh bertindak dengan makanan. Jadi bila dia tak boleh bertindak dengan makanan, dia akan menyebabkan perut kita tu mengalami gastric ulcer ni lah, mengalami keradangan. Sebab apa? Sebab kita ni tak makan. Jadi sebab itulah seseorang tu mengalami penyakit gastritis. Faham? Okay, so next slide. Reflux acid. Reflux acid ni merujuk kepada satu keadaan di mana asid di dalam perut mengalami reflux dan naik semula ke dalam saluran esophagus. Jadi selain daripada reflux acid ini juga, nama samaran dia dikenali sebagai penyakit GERD, iaitu gastroesophageal reflux disease. Mesti orang tanya apakah macam mesti ramai tertanya gano boleh jadi reflux acid ni, apakah punca dia. So reflux acid ni berlakunya ianya kerana berpunca daripada otot sphincter di bahagian bawah esophagus mengalami masalah untuk kecut sepenuhnya. Mesti ramai orang tanya apa dia otot sphincter ni, gano boleh jadi gitu. Okay, so kita perhati kepada gambar. So this is a healthy stomach. Ni perut normal, perut yang tidak mengalami penyakit reflux acid ni ataupun GERD. Kalau kita perhati, orang tanya, apa dia sphincter ni? Ni sphincter. Nampak? So, sphincter ni kalau perut yang normal, dia akan kecut dengan sepenuhnya. Bila dia kecut, bila dia tutup dengan sepenuhnya tu, jadi asid seperti saya ayat tadi, dalam perut kita ada asid hidroklorik. Jadi bila sphincter tu ditutup, asid hidroklorik tu tidak akan dapat naik ke saluran esophagus. Jadi disebabkan itulah anak panah ni jadi gini. Dia dipantulkan balik. Sebab itulah kita yang normal ni tidak mengalami reflux acid. Jika kita nak dibandingkan dengan pesakit yang mengalami penyakit GERD ni, kita boleh perhati. Ni sphincter dia ni tak boleh nak tutup. Bila sphincter dia ni, dia tak boleh nak tertutup, dia tak boleh nak kecut sepenuhnya. Jadi asid yang ada dalam perut kita ni, dia akan naik ke saluran esophagus tu. Jadi bila, contohlah saya bagi satu situasi di mana, contoh awak ni ada kucing.
Lepas tu si awak ni duduk luar. Lepas tu awak nak masuk dalam rumah. Awak masuk dalam rumah tu, si awak ni tak tutup pintu. Jadi bila si awak tak tutup pintu, kucing si awak dalam rumah ni mesti akan tubik ke. Jadi situasi ni dia sama dengan situasi reflux acid ni. Bila sphincter ni mengalami masalah untuk kecut sepenuhnya, bila pintu sphincter tu dia mengalami masalah, dia tak nak tutup, asid dalam perut ni dia akan naik, dia akan reflux. Reflux ni dia akan naiklah ke saluran esophagus. Sebab apa? Sebab dia ada laluan di mana dia ni boleh naik ke dalam esophagus sebab orang tak tutup. Sebab sphincter tu dia tak kecut sepenuhnya. Okey. Jadi slide seterusnya. Persamaan dan perbezaan antara penyakit gastritis dan reflux acid. Okay, persamaan dia yang pertama, kedua-dua penyakit gastritis dengan reflux acid ni dia berlaku sebab akibat gaya hidup yang tidak menetap atau tidak sihat. Tidak menetap. Ya. Yeah. Tidak menetap. Saya Google. Akibat gaya hidup yang tidak sehat. Tidak sehat je lah. Tidak menetap bahasa Indonesia ni. Okay. Jolo cikgu bahasa Inggeris banyak. Dia semua salah Indon. Okey, sambung. Kedua-dua gastritis dengan reflux acid ni juga berlaku akibat kerap mengambil makanan dalam kuantiti sedikit. Kalau makan sikit ni akan kenalah gastritis atau reflux acid ni. Lepas tu untuk Makan sikit ke makan banyak? dalam kuantiti sedikit. Dia kalau gastritis memang dia tak makan lah ataupun dia kurang makan. Dia tak jaga makan. Dia bukan makan sikit Kalau reflux acid dia bukan sebab makan sedikit sebenarnya. Dia makan laju sangat. Dia makan banyak pun ya juga Kak. Bila kita makan banyak, dia punya otot sphincter tu tak kecut. So point yang kedua tu salah tu. Tak boleh guna point yang kedua. So point kedua ni salah. Tak boleh guna Ni semua salah Cikgu Google. nanti kena buang sebelum hantar cikgu tu kena buang. Okey. Takut. Okey, kita sambung. Gastritis dengan reflux acid ni orang hok dapat gastritis dengan reflux acid ni kena elakkan daripada pengambilan alkohol dan mengurangkan stres. Okey, perbezaan dia, gastritis dia pedih dalam perut, lepas tu seronok mutoh-mutoh loya, lepas tu dia cepat hilang selera makan, lepas tu dia radiasi, cepat kenyang walaupun hanya makan dengan sedikit. Lepas tu kalau gastritis ni kalau dia kronik teruk dia akan mengeluarkan najis hitam atau yang berdarah. Lepas tu dia akan sok memutuh-mutuh. Kak, apa masuk radiasi? Radiasi ni Bukan hilang air. Bukan, radiasi tu cahaya radioaktif, so kena buang tu. Apa tu tak ada cahaya radioaktif yang masuk sini, radiasi ni. Cikgu, bukan salah saya, semua salah Google. Jangan percaya sangat Pok Cik Google tu. Bukan cikgu kat Google bagi hok Indon Jadi Dia kita macam ni semua Kak. tahu bahawa Google tidak semuanya betul. Dia kena macam ni Kak. Kalau Google kita nak cari fakta-fakta, awak kena cari dalam yang health. Yang kesihatan. Yes. Hello. Okay, maafkan kami. Seterusnya. Okay. Okay, kita teruskan dah. Reflux acid pula dia radang atau pedih hulu hati. Lepas tu dia sakit dada. Dia kalau makan dia payah nak menelan, suka menelan. So dia kuat batuk lah, batuk dia kronik. Suara bila batuk dia kuat suara pun jadi lebih kasar. Lepas tu dia pening-pening. Lepas tu dia sesak nafas, especially ketika dia baring tu,
payuh nak nyawa gitu. Lepas tu dia sendawa yang berlebihan lah, sendawa kuat. Okay, seterusnya Cida. Rawatan. Rawatan, kita boleh menggunakan ubat-ubatan, contoh seperti antacid. Antacid ni dia dapat mengurangkan kerengsaan perut akibat gastrik atau pedih hulu hati. Pedih hulu hati tu hot reflux acid tadilah. Lepas tu H2 blocker, dia dapat mengurangkan jumlah asid yang dihasilkan oleh sel-sel di lapisan perut. Itu proton pump inhibitor tu, dia dapat kurangkan jumlah asid perut. Antibiotik pula dapat merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Bakteria H. pylori. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Kalau toksik, gastritis atau reflux acid ni ataupun orang yang dapat dah, kita kena makan makanan yang seimbang dan mengamalkan diet yang sihat, macam kena makan brokoli, yogurt, apple, berry dengan madu. Lepas tu kita supaya cikgu Muni ayat, kita kena makan suku-suku separuh tu lah ikut pinggan sihat Malaysia. Lepas tu makan ikut jadual piramid makanan. Yang ketiga, pembedahan. Cik. Okay, pembedahan ni dia ni untuk khas untuk penyakit GERD ataupun reflux acid. Dia dipanggil fundoplication, di mana perut bahagian atas yang dikenali sebagai fundus akan dijahit mengelilingi bahagian bawah esophagus. Tunjuk gambar sikit. Nampak tak tu perut tu kat bahagian atas kanan dia tu fundus. Nanti fundus tu doktor akan jahit mengelilingi bahagian bawah esophagus. Nanti dia jadi serupa gambar hok kat bawah tu, bawah halik kanan tu. Dia macam roti membungkus sausage lah gitu. Pemahaman anda. Pembedahan ni dilakukan untuk menguatkan lagi otot sphincter di bahagian bawah esophagus tersebut. Okay. Sampai di sini sahajalah pembentangan kami pada hari ini. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muni dan sahabat-sahabat saya kerana sudi mendengar pembentangan kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan info atau terkasar bahasa semasa pembentangan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Cikgu rasa Hidayu kot tadi. Nak tanya soalan ni dekat panel. Kat mana? Okay. Gastritis tadi ke? Gana dia boleh jadi tinja berwarna hitam? Tu disebabkan bila penyakit itu betul-betul kronik. Dia penyakit ni dia macam ada stage jugalah. Dia macam barah. Jadi bila gastritis ni dia betul-betul kronik. Jadi dia akan menyebabkan tinja kita ni menjadi hitam. Iaitu kiranya macam betul-betul kronik lah tu. Betul-betul apa dia kata? Pendarahan dalam saluran. Dia betul-betul dia macam teruk. Gastritis yang teruk tu. Okay, faham? Oh, maksudnya pendarahan dalam perut tu lah. Sebab tu jadi okay. Kiranya tu macam gastritis dia tu macam teruk do'oh dah tu. Sebab tu jadi gitu. Okay. Faham? Okay. Lagi-lagi, next question. Ada lagi tak? Okay. Tak ada dah. Okay. Kalau tak ada tu maknanya dia faham lah tu penerangan jelas Okay, dan kita jemput yang terakhir Aisyatul Nakibah dan Aminah Safian
Okay, nampak kau? Nampak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatun Latifah binti Nur Hanidi bersama teman saya Aminah Safiah binti Zaihan. Kami akan menjelaskan tentang dismorfia otot dan juga pika. Pada hasil pembentangan kami ini, anda akan mengetahui apakah itu dismorfia otot dan pika, apakah rawatan untuk pesakit dismorfia otot dan pika, dan apakah persamaan dan perbezaan antara dismorfia otot dan juga pika. Apakah itu dismorfia otot? Dismorfia otot ni juga dikenali sebagai bigorexia, iaitu gangguan psikologi yang membuatkan seseorang ketagihan membentuk otot dengan melakukan olahraga bina badan. Hal ini kerana mereka merasakan diri mereka bersaiz kecil dan tidak cukup berotot. Meskipun tubuhnya sudah terbentuk dan otot-ototnya sudah membesar, orang dengan gangguan dismorfia otot akan terus berusaha untuk membuat tubuhnya lebih berotot. Maknanya orang dismorfia otot ni bukan sahaja dia melakukan olahraga bina badan, tapi dia juga melakukan diet yang khusus secara ketat serta latihan angkat beran yang amat ekstrim. Seterusnya kita tengok pada apakah rawatan untuk pesakit dismorfia otot. Dilakukan dengan sesi psikoterapi, iaitu melalui terapi tingkah laku kognitif. Terapi tingkah laku kognitif ni adalah sejenis terapi bercakap di mana seorang ahli terapi akan menangani masalah anda dengan memecahkan ke bahagian-bahagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikendalikan untuk menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh mengubah pola pemikiran anda dan tingkah laku anda. Maknanya kita jumpa dengan pakar psikoterapi ni, kita akan jelaskan ke dia apa kita jadi gitu, gini. Dan dia akan menganalisis masalah kita tu dan dia akan tegai pula kepada kita. Gana kita boleh jadi gitu, gana kita boleh jadi gini. Okay. Ni antara gambar. Ni yang pertama ni. Inilah masalah psikologi. Dia benar ni, dia tubuh dia besar dah, berotot dah. Tapi bila dia tengok pada cermin ni, dia tengok dia rasa diri dia ni masih lagi tak cukup berotot. Dia masih lagi kurus. Di gambar kedua ni, inilah dia cocok steroid. Dia memerlukan steroid. Dia gunakan steroid ini secara berlebihan. Steroid ni apabila kita ambil, sebenarnya kita ada doktor akan memberi panduan kepada kita. Steroid ni ada orang panggil tahap untuk kita guna steroid ni. Kita tak boleh ambil secara berlebihan. Bila kita ambil secara berlebihan, dia akan infect kepada badan kita juga. Untuk gambar yang ketiga ni, Dia efek kepada salur darah. Steroid atau kolesterol dia akan menyumbat salur darah awak. Okey, teruskan. untuk gambar ketiga ni, apabila kita melakukan olahraga bina badan secara berlebihan, pada satu tahap ni kita akan mengalami cramp. Ni antara gambar kaki seseorang ni cramp. Okey, apakah itu pika? Pika adalah gangguan makan kompulsif di mana orang makan barang bukan makanan yang tidak mempunyai nilai pemakanan dan dapat menyebabkan masalah kesihatan. Pika adalah gangguan makan yang agak biasa. Secara amnya, keadaan ini mempengaruhi kanak-kanak. Walau bagaimanapun, ia juga boleh berlaku pada orang dewasa. Sukar untuk mengira berapa orang yang menderita gangguan makan ini kerana pengidapnya biasanya tidak melaporkannya. Di samping itu, kanak-kanak dengan keadaan ini juga boleh menyembunyikan tingkah laku daripada ibu bapa dan penjaga mereka. Okey, apakah rawatan untuk pesakit pika? Berlatih memisahkan barang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Menggunakan alat pelindung diri yang dapat mengelakkan individu meletakkan objek di dalam mulut, membetulkan sekiranya kekurangan nutrien dan memberi rangsangan positif apabila individu tidak mengambil benda atau bahan yang bukan makanan dan tidak mempunyai nutrien. Ni contoh gambar
orang Sedap makan nasi lah, Ban ni makan batu. yang ada penyakit pika, macam budak ni suka makan tanah. Lepas tu pakcik tu suka Makan makan batu-batu. ah Okay, apakah perbezaan dan persamaan antara dismorfia otot dengan pika? Persamaannya ialah kedua-dua penyakit ini dipengaruhi oleh tingkah laku orang lain. Merupakan gangguan makan dan masalah psikologi dan pengidap tidak mempunyai nutrien dan keperluan badan yang cukup. Okey, perbezaan pula dismorfia otot, pengidap melakukan olahraga bina badan untuk membentuk otot dan mengambil steroid atau suplemen pembina otot. Pika pula pengidap makan benda yang mempunyai zat bukan makanan dan tidak bernutrisi dan makan makanan seperti kotoran, tanah, cat dan kapur. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, jadi kita dah habis untuk semua pembentangan. Jadi cikgu harap semua murid 4 bina jelas lah jelas sangat-sangat dan boleh bezakan mana penyakit yang disebabkan oleh gangguan psikologi dan mana penyakit yang disebabkan oleh kita tak jaga kesihatan. Jadi cikgu harap awak boleh bezakan kedua-dua dia kita tak panggil penyakit kita panggil isu kesihatan. Jangan panggil penyakit sebab tu kalau dalam modul tu cikgu dah baikilah yang modul yang baru cikgu dah baiki. Silap tulis penyakit. Dia bukan penyakit dia isu kesihatan. Dan ni yang cikgu suku ni pinggan dia. Ada jual di DIY ada, di Eco Shop ada, kedai RM2 ada. Okay, yang ni pula bekas Tupperware je. Yang ni yang cikgu bawa sama-sama pergi ke sekolah. Kalau cikgu pergi ke kantin, cikgu akan isikan. Kalau awak tengok di sini, cikgu isikan nasi di bahagian ni. Okay, nasi di bahagian ni. Yang ni untuk lauk, yang ni untuk sayur lah. Yang ni untuk sayur. Jadi awak nampak tak? Mana-mana kalau awak kata apa? Kalau betul-betul konsisten lah. Cikgu pun mengakulah cikgu tak konsisten juga sebab bila duduk di rumah ni kita tibai je dia. Tapi kalau betul-betul konsisten, dia bukan untuk kurus kena ingat. Bukan untuk kurus tapi untuk sehat sebenarnya. Jadi you all boleh lah nak guna dan awak kalau betul-betul konsisten, ada je orang yang konsisten buat, bertahun-tahun dia buat dan dah lama jadi habit dia. Alhamdulillah dia sihat lah, sembuh daripada kencing manis, ada yang daripada obesity, jadi cantik balik. Okay? Okay, jadi cikgu akan rumuskan hari ni, cikgu akan tunjuk slide cikgu. Okay, cikgu akan rumus, cikgu takkan baca lah. Cikgu just nak rumus saja. Cikgu nak pilih yang penting-penting sebab awak dah bentang dah. Jadi kalau apa-apa awak nak tanya, tanyalah bila cikgu merumuskan ni. Okey. Sekejap Okay, cikgu nak pergi yang ni sebenarnya sebab cikgu tak puas hati sedikit. Sebab cikgu rasa macam kurang jelas sikit awak rumus tentang yang ni. Awak menjawab tentang anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Okey, so anorexia nervosa ni, okey, biasanya sebab apa cikgu nak terangkan pada awak sebab isu masalah kesihatan ni dia lebih berlaku kepada kalangan remaja perempuan. Rashidah nampak tak slide cikgu? Nampak. Okay, thank you. Jadi dia biasa berlaku di kalangan perempuan. Kenapa Sebab awak tengok sendirilah diri awak. Kalau awak rasa awak gemuk, awak start dah bimbang. Kalau awak rasa macam pipi aku cabi, mula dah. Okay? Jadi orang anorexia nervosa ni dia akan tak makan. Tu beza dia. Dia memang tak makan. Tu beza dia dengan anemia.
Dia memang tak makan, dia akan cut makanan dia. Dia akan tak makan, dia jaga betul-betul daripada sepinggan nasi jadi suku-suku tu tinggal senduk, tinggal sudu. Awak bayangkan dan sebenarnya orang yang ada anorexia nervosa ni sebenarnya berat badan dia dah okey. Dia bermula dengan orang yang okey sebenarnya. Berat badan dia sudah okey dan tetapi sebab dia ada masalah psikologi. Okey, dia ada masalah psikologi. Sebenarnya hakikatnya dia sudah sangat kurus tapi dia merasakan diri dia masih lagi besar. Dan anorexia nervosa ni mungkin mempunyai berat badan 15% kurang daripada normal. Kalau yang obesity tu 25% ke lebih. 25% lebih tu kalau obesity. Kalau anorexia nervosa ni 15% kurang daripada berat badan normal. 15% kurang. Dan dia ada gangguan psikologi yang mana dia ni rasa diri dia ni tak cantik, dia rasa diri dia gemuk, dia rasa tak menarik. Okay, lama-lama bila dia diet macam ni, lama-lama badan dia akan kering, kehilangan lemak, jisim otot dia hilang sehingga mengganggu fungsi jantung, sehingga mengganggu sistem endokrin, hormon-hormon dia berkurangan, mengganggu sistem pembiakan. Mulalah period tak datang, haid datang sikit-sikit, ya tu. Okay, jadi untuk orang macam ni sebenarnya dia tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Sebab dia kena pergi ke counselling. Siapa-siapa yang berminat untuk jadi kaunselor, sebenarnya kaunselor ni dia ada banyak bidang. Dia tak semestinya jadi cikgu kaunseling macam mama dan ibu tu. Ibu pula dah. Mama Suraya dengan Mama Linda. Dia tak semestinya jadi cikgu kaunseling. Dia ada banyak. Apa dia? Umi, awak panggil Umi Umi, cikgu pun lupa. Cuma cikgu Muni dia panggil Sis Muni deh. Okey, jadi dia tak semestinya. Kaunseling ni banyak bidang. Siapa yang berminat? Sebab anak murid cikgu ada seorang, dia sambung bahagian kaunseling perubatan. Ada pelajar lelaki sekolah SMK Salor. Dulu biologi dia dapat A. Budaknya bagus, dia sambung psikologi kesihatan. Dia ni bahagian bagi kaunseling untuk orang yang ada anorexia nervosa, untuk orang yang ada masalah psikologi tadi lah. Psikologi dysmorphia otot. Jadi dia memberi kaunseling untuk mereka yang ada masalah macam ni kalau berminat. Okay. Tapi bio kena A lah. Okay. Kenapa cikgu kata macam tu? Ini awak boleh Google. Okay, awak boleh Google, kisah ni memang sangat popular, berlaku kepada Isabel Caro. Isabel Caro iaitu seorang peragawati dari Perancis. Ni tuannya cantik kan? Isabel Caro ni dia menderita anorexia nervosa dan seawal usia 13 tahun lagi Isabel sudah mula bertarung dengan nyawa. Maknanya usia 13 tahun tu Isabel dah jadi teruk sangat-sangat dan dia meninggal kerana anorexia nervosa pada umur 28 tahun. Kenapa dia jadi macam ni? Kerana berpunca daripada ibu dia. Ibu dia tak nak anak dia ni jadi besar. Awak faham ke? Maksudnya kalau awak ada adik, awak nak adik dia awak tu kecil supaya awak duk tengok sama. Awak tak nak adik awak membesar, nanti tak comel. Jadi ibu dia ni ada masalah psikologi jugalah. Jadi ibu dia ni nak tengok Isabel ni cantik, kecil macam dulu-dulu. Jadi ibu dia tidak ingin melihat anak perempuannya membesar sebagai seorang gadis. Sejak kecil ibunya melarang Isabel keluar daripada rumah sebab dia kata udara segar di luar hanya mempercepatkan lagi proses pembesaran. Jadi maknanya ibu dia ni tak betul dah. Ada masalah psikologi dah. Okay. Lepas tu Isabel tidak dihantar ke sekolah. Sebaliknya homeschooling, belajar di rumah macam awak lah ni lah. Okay. Semuanya menjadikan dirinya lebih trauma sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk menggembirakan ibunya. Jadi sejak hari itu, sebab dia tak nak besar, mak dia kata jangan besar. Jadi Isabel mengawal pemakanannya. Dia hanya memakan 2 petak coklat dan 5 keping emping jagung. Awak tahu emping jagung? Apa emping jagung? Apa emping jagung? Tak tahu. Tak tahu. Halo. Soso tu kot. Emping jagung.
Emping jagung awak duk beli kedai tu. Apa jagung popcorn. 5 keping je. Oh, popcorn. Dia Lima dia je. cuma makan Oh, 2 buah Tuhan. yes. 5 je. Jadi berat Hidup badan dia. dia lama-lama 23 kilo. Berat badan dia lama 23 kilo dan lepas tu dia kan jadi peragawati. Jadi dia pun join program katakan tidak kepada anorexia. Awak boleh Google, awak boleh tengok YouTube, memang ada dia. Awak type je Isabel Caro. Dan dia meninggal ketika umur dia 28 tahun pada 17 November. Okey, baru je dalam tahun bila, cikgu pun lupa dah, dia 2000 berapa tah dia meninggal, ada cerita dia dalam ni tuan dia. Cantik ke, dia peragawati, Isabel Caro. Ni dekat-dekat dia nak meninggal dah ni. Teruk ke? Jadi awak kena ingat, anorexia nervosa ni dia memang jadi kurus kering. Okey. Lepas tu pula, awak jangan pelik. Anorexia nervosa ni sebenarnya cuba tengok 90 hingga 90% pesakit anoreksik adalah perempuan dan 5% perempuan Amerika memang ada masalah anoreksia. Kenapa ramai sangat? Sebab kalau awak pergi ke luar negara, awak belik majalah-majalah fashion, memang dia memartabatkan orang anoreksik ni. Dia buat jadi model pula. Model dia ramai yang ada masalah anoreksik ni pelakon ni. Pelakon pun anoreksik. Ni pengacara ni awak tengok ni. Lama-lama jadi kurus sampai macam ni. Ni model tak silap cikgu ada dah cikgu jumpa dah apa tah. Dia memang tiap-tiap hari share. Dia punya video macam dia macam suka pula macam promo mengenai anorexia ni. Jadi awak tengok ni model ni. Jadi sebab barat ni dia macam mengangkat-angkat orang yang ada benda ni. Jadi sebab tu jadi glamour tu, jadi makin ramai remaja nak jadi anorexia nervosa. Dan tiap-tiap tahun 20% perempuan meninggal kerana masalah anorexia nervosa. So nampak Dan cikgu kata kenapalah perempuan ramai. Awak tengoklah status di Facebook, status di IG, kurus macam ni pun tulis ayat gemuk lepas ni diet. Okay? Tengok ni status IG di Facebook. Muka cantik macam ni dah kalau cikgu macam ni comel benar dah. Okay, gemuk, asyik kerja makan tidur, ada jual ubat kurus tak? Nampak? Ni. Comel lagu ni pun. Tak ada siapa yang nak. Comel macam ni pun duk tulis benda-benda macam tu. So nampak tak perempuan ni memanglah. Okay? Nanti cikgu akan tanya di akhir nanti awak. Okay, nampak tak? Ni masalah orang kata masalah psikologi lah semuanya. Sebab apa sebab dia macam orang kata apa? Seeking validation lah. Attention seekers kadang-kadang. Okay? Nampak ni? Muka aku cantik, jom buat caption tak dapat jodoh supaya orang peduli. Macam-macam lah. Saja je. Perempuan ni memang jenis tak bersyukurlah kita kebanyakannya. Jadi sebab tu kita jadi lebih ramai perempuan jadi macam tu. Okay? Itu anorexia nervosa. Okay. Kemudian bulimia nervosa. Okay. Bulimia nervosa ni orang yang normal. Orang normal, kita tengok dia, badan dia okey. Entah-entah dalam ramai-ramai Pak Bina ni pun ada bulimia nervosa. Okay, apa dia bulimia? Bulimia ni juga adalah psikologi juga. Kenapa? Dia taksub sangat dengan pengawalan berat badan. Dia akan makan dengan banyak. Lepas makan, dia akan jadi rasa bersalah. Nampak tak? Makan. Lepas tu, aku makan banyaknya, nanti aku gemuk gini-gini, berat dia muntah. Okay, dia akan memuntahkan makanan tu dengan jolok tekak ni, macam ni, dia akan jolok tekak, dia akan paksa diri dia muntah, dia akan laxatif, ubat berok tu supaya dia akan celek berek dari perut, so dia barulah dia rasa tak bersalah. Jadi dia celek berek
diarrhea, makanan, air keluar. Dia akan jadi penyahidratan. Dia akan jadi penyahidratan. Sebab muntah-muntah tu air keluar. Lepas tu bila dia buat macam tu, dia akan mengalami masalah nutrisi dan menghidap penyakit kardiovaskular atau kerosakan ginjal. Itu kaitan dengan ginjal. Sebab dia muntahkan keluar semua nutrisi, dia jadi tak cukup garam, tak cukup air. Jadi lama-lama masalah kerosakan ginjal. Yang ni pun tak ada ubat. Sebenarnya apa-apa kita kena baiki otak dia dulu. Kena baiki psikologi dia dulu. Bila dah baiki psikologi dan nasihat, baru kita bagi ubat dan kita ajar dia cara nak ambil makanan yang seimbang. Dan mengikut pembacaan cikgu, kebanyakan yang ada bulimia nervosa ni adalah yang buat mukbang. Yang buat mukbang tu kebanyakannya ada masalah bulimia nervosa. Okay? Sebab bila lepas dia makan, dia memang akan jolok tekuk, makan ubat bersenam berlebihan. Tapi kalau dia tak buat mukbang, dia tak ada duit. Jadi itu ikut pembacaan cikgu lah. Okay, so sama juga dengan dysmorphia otot. Pun jenis orang psikologi juga. Dia comel dah, dia molek dah. Tapi dia rasa diri dia ni kecuk, tak cukup otot. Okay. Jadi cikgu tak nak bincang lah yang tu semua sebab awak dah, orang kata apa, awak dah bentang, okay? Okay, so kita pergi kepada soalan lah sebelum kita berakhir. Awak boleh tengok, awak boleh tengok soalan modul Okay, kita pergi kepada soalan yang nombor 2. Bukan yang ni bukan yang ni. Sekejap cikgu tutup yang ni dulu, cikgu buka yang lain. Yang ni awak buat lah. Cikgu nak yang ni awak kena buat yang tadi. Okay, sekejap cikgu buka yang soalan kita. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Sementara cikgu buka tab cikgu yang lain. Tak ada. Tak ada Okay, so harap cikgu harap awak jelas lah. Kalau ada tak faham tu tanya lah. Cikgu pun ada seorang kawan dulu, cikgu nampak dia okey. Dia biasa, dia okey. Cikgu juga rupa-rupanya dia ada masalah bulimia. Awak nampak dia normal je. Dia makan dengan kita. Dia pergi catering macam biasa tapi dia makan banyak. Lepas dia makan tu dia mula dah lah. Allah, banyaknya aku makan gini. Dia mula dah. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, so kita terus pergi kepada soalan aras aplikasi. Okey, cadangkan jenis makanan yang sesuai untuk seseorang yang ingin mengurangkan berat badan. Yang ni cadangkan, awak kena cadangkan. So kita panggil dia aras aplikasi. Kenapa? Sebab awak dah belajar, sekarang awak nak aplikasi. Awak nak cadangkan kepada orang itu, seseorang yang ingin mengurangkan berat badan dan mengurangkan risiko menghidap penyakit kardiovaskular. Okay, terangkan jawapan anda. Sekejap cikgu tengah pilih pen ni. Okay. Cadangkan jawapan anda. Kita tengok apa cadangan. Jadi apa cadangan tu sebab dia ni ada masalah berat badan. Jadi dia nak turunkan berat badan. Jadi tak ada benda lain sebelum kita pergi kepada kita nak cadang makan karbohidrat ke apa semua, kita kena cadangkan yang ni dulu. Mengamalkan pengambilan gizi. Dia kena sebut dulu. Kena makan gizi seimbang. Tapi nak guna apa? Pinggan Sehat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Nanti you all saling jawapan ni ikut macam cikgu. Kena saling ada petak ni. Apa cadangan? Mengamalkan pengambilan gizi seimbang, berpandukan Pinggan Sehat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Okay, kemudian kenapa? Kenapa tahu kena bagi isi? Apa yang dia nak isi dalam pinggan? Okay, jadi kita bagi tahu dulu. Yang pertama, isikan pinggan dengan sumber karbohidrat. Seperti nasi, roti, ubi kentang dalam saiz genggam. Kita kena bagi dia. Memanglah pinggan ni macam ni, tapi kena bagi tahu dia. Oh, okey, isikan suku ni dengan karbohidrat. Ikutlah nak makan apa, nasi ke roti ke, tapi kena ambil suku dan dalam saiz genggaman tangan dia. Okey, nombor 2, isikan suku lagi pinggan dengan sumber protein. Bahagian ni pula.
Ikutlah nak isikan dengan ayam ke, daging ke, ikan ke telur ke dengan saiz tapak tangan. Dia protein boleh besar saiz tapak tangan. Okay. Kemudian yang isikan separuh pinggan dengan pelawas, serat seperti sayur, buah-buahan dan especially kalau orang yang nak turunkan berat badan, banyakkan sayur hijau. Sayur yang hijau. Apa dia? Salad, sawi. Dan kalau lebih bagus makan ulam pula. Okay, boleh tambah perkataan ulam pula. Okay, nombor 4, kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi gula dan garam berlebihan dan banyak. So bila dia nak kurangkan gula dan garam, seelok-eloknya ikan ke, daging ke, cikgu silap, ikan dan ayam. Seeloknya kita kukuslah. Kalau kita goreng minyak pula. Jadi seeloknya dikukus dan air kita minum gantikan dengan air kosong. Jadi kesakitannya dia berat berlebihan, berat badan normal sesuai dengan ketinggian. Kita lagi pula normal maksud dia sesuai dengan ketinggiannya. Awak nampak dah ni sebenarnya kita boleh guna untuk soalan esei dan boleh guna untuk jawab soalan. Okay, next kita pergi kepada aras mencipta. Ni level paling tinggi ni dalam soalan esei kalau awak nak tahu. Mencipta, maknanya awak kena cipta. Okay, nak cipta apa? Cadangkan satu menu makanan satu hari yang sesuai bagi keperluan seseorang sakit dan masalah anorexia nervosa. Awak kena cadangkan makanan dalam satu hari sebab tu makan dia 10. Sebab apa? Awak nampak tak bila sebut satu hari dia kena ada pagi, dia kena ada tengah hari atau malam. Dan mungkin dia nak makan di tengah-tengahnya. Kita panggil kudapan. So jawapan cikgu ni hanya cadangan jawapan saja. Yang cikgu jawab ni hanyalah cadangan. Awak boleh buat sendiri. Jadi cadangan cikgu pagi, orang yang anorexia ni dia memang tak makan. Awak sebagai kaunselor perubatan, awak nak cadangkan apa? Jadi ni yang cikgu fikirlah. Cikgu, awak tak boleh bagi telur sebiji macam tu. Sebab tak menarik. Bila tak menarik, dia tak akan makan. Orang anorexia ni dia masalah psikologi. Jadi macam mana kita nak suruh dia makan? Kita nak kena, benda yang pertama, kita kena ubah makanan tu. Awak nampak tak sebab tu cikgu besarkan tulisan ni? Nampak tak? Makanan mesti digubah dalam bentuk menarik. Sebagai nak tarik rangsangan selera supaya dia makan. Dia memang kering ni Kak. So macam mana caranya? Sebab tu kalau tengok cadangan cikgu, ikutlah dia nak makan omelet telur atau telur rebus dengan kopi dengan krim. Ataupun kalau nak buat bubur nasi. Ataupun kita cadangkan susu, teh manis, milk, casserole keju yang ada buah dan bijirin, sandwich dengan mentega, tambah irisan daging ayam, sayur-sayuran, oats dan teh hijau. Mana-mana awak cadang sebab kita nak bantu dia makan. Faham dah? Okey. Jangan pula tulis burger McDonald's. Salah. Okey, tengah hari atau malam. Dia boleh nak makan sup sayuran, masukkan daging ataupun sup sayuran saja, salad sayuran, masak dengan minyak sayuran. Sebaik-baiknya biar dia guna minyak zaitun sebab rendah lemak. Okey. Okey, kemudian bubur nasi dengan daging atau ayam yang dikukus, buah-buahan, kentang rebus dan ikan. Mana-mana awak boleh buat hidangan. Tak semestinya jawapan cikgu ni betul. Maknanya bila sebut soalan mencipta, jawapan terbuka. Macam itulah dalam SPM pun jawapan dia terbuka. Mana-mana jawapan selagi logik kita terima. Okey, lagi. Kalau katakan dia nak makan di tengah-tengahnya. So kita boleh beri dia jus sayuran ataupun jus buah-buahan. Okey, muffin cookies, ada kacang, ada buah kering, susu dan kita buat menarik iaitu koktail. Koktail kan ada buah-buah, okey.
Okey, jadi kita kena beri sebab kenapa awak pilih makanan macam tu. Okey, yang pertama kita kena beri sebab saiz bahagian makanan mesti dikira dalam setiap kes secara individu. Bahagian tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Sebab sekarang ni orang ni dia ada masalah psikologi. Dia terlalu kurus. Awak nak bagi makanan besar sangat pun dia tak habis. Awak nak bagi sikit sangat pun tak boleh sebab dia memang dah terlalu kurus. So kena kira, tengok individu tu. Yang kedua, diet makan anaerobik untuk penambahan berat badan harus terdiri daripada makanan cair atau separa cecair. Awak tak makanan pejal, contoh nasi. Nasi macam tu, ayam stoko, tak boleh. Dia kena makanan yang lembut sebab dia kan ada masalah, pencernaan pun tak bagus. Dia kan ada masalah kait dengan jantung lagi, ginjal lagi. So awak kena bagi makanan yang cair. Sebab tu kalau awak tengok makanan cikgu cadang tadi, banyak bubur nasi, banyak makanan ayam kukus. Okey, lagi dalam diet makanan mesti terdiri daripada buah-buahan dan sayuran-sayuran berdaun hijau dan segar. Lepas tu kena pastikan diet dia tu mesti ada 7 kelas. Sebab dia memang tak cukup nutrisi dah. Jadi kena pastikan dalam setiap makanan dia tu kena ada 7 kelas. Kena ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, air dan pelawas. Awak nak jawab soalan ni, awak kena bayang awak law ni psikologi. Awak seorang kaunselor psikologi dia. Okey. Lagi? Setiap hari kena pastikan pesakit mesti minum 1.5 hingga 2 liter air. Tapi pastikan jenis bukan berkarbonat. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau Apa-apa ayam nak goreng tanya? boleh ke cikgu? Kalau ayam goreng. Kita tak galakkan. Tak galakkan. Sebab apa? Kalau ayam goreng dia macam stoko. Kecuali awak tulis macam ni. Ayam goreng yang dipotong kecil-kecil. Sebab lo ni, dia ni ada masalah berlaku kak. Kalau awak bagi stoko besar, dia ke psikologi. Orang psikologi ni kak, dia tengok besar tu. Tak sih? Gemuk ni. Jadi kena potong kecil-kecil. Boleh. Bila dia nampak portion kecil tu dia akan makan. Lagi-lagi ada nak tanya apa? Nak tanya-tanya sebab kita dah habis dah ni bab ni. Kita akan masuk bab 10 dah ni. Hari Sabtu. Ada apa nak tanya lagi? Apa-apa sajalah tentang penyakit takdi ke, dysmorphia ke, pika ke. Jadi cikgu harap awak boleh bezakan deh. Jadi dalam banyak-banyak penyakit tu, hak mana penyakit psikologi, hak mana penyakit akibat kita tak jaga kesihatan? Bukan penyakit dah, isu kesihatan tu mana yang psikologi, mana yang sebab kita tak jaga kesihatan kita? Akilah. Cikgu boleh balik cikgu saya. Terdengar. Daripada banyak-banyak tajuk yang kawan awak bentangkan, mana yang psikologi dan mana yang disebabkan oleh kita ni tak jaga kesihatan? Anoreksia dengan bermosa. Lagi? Psikologi ni otak kak. Psikologi ni, masalah psikologi. Perasaan dia, emosi dia, otak dia. Apa lagi? Siapa lagi boleh bantu? Mana isu kesihatan yang kawan awak bentang yang berkait dengan masalah psikologi sebenarnya? Dysmorphia otak cikgu. Yes, dysmorphia otot, pika, Batu. anorexia, bulimia. Bulimia nervosa. Yes. So kita ada empat yang berkait dengan psikologi. Okey, kalau yang berkait dengan kesihatan kita memang sebab kita tak jaga makan. Diabetes. Obesity. Diabetes, obesity, reflux. Reflux acid pun dia dah sebab kita tak jaga kesihatan. Gastritis. Okay. Gastritis, betul dah tu. Gastritis ni, okey, sikit daripada cikgu. Gastritis ni dia akan berlaku bila dia macam ni, asid ni. Biasa kita makan pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi automatik jus
water tu akan keluar. 7 pagi keluar, 7 pagi keluar, 7 pagi keluar tiap-tiap hari. Tiba-tiba awak ni mula dah PDPR. Pukul 10 baru nak makan nasi, pukul 11 baru nak makan nasi pagi. So jus gester bila dia keluar pukul 7 dia tengok tak ada makanan, dia akan bertindak ke atas dinding lapisan perut awak. Esok dia keluar lagi. Budak ni tak makan lagi pukul 7. Dia bertindak lagi atas perut awak tu. So tiap-tiap hari dia bertindak, lama-lama dia asid hidroklorik tu akan mengkakis sehingga dia jadi berlubang-lubang, radang, merah, bengkak, maka jadilah ulcer. Dan kalau awak dah mula sakit perut tahap teruk ni, awak pergi klinik, doktor berkata berlubang dia ni, doktor akan bagi ubat. Kalau tak tahan juga, dia akan masukkanlah tiup. Dia akan masukkan tiup daripada mulut awak ni, tiup macam kamera tu, dia akan cari mana kawasan berlubang dalam perut awak. Kalau awak berterusan juga, berlubang banyak sangat, dah jadi sel-sel membahagi dengan tidak ikut kita sel, maka jadi pula kanser perut. Jangan main-main. Dia bermula daripada gastritis, kemudian dia akan jadi ulcer gastritis, and then teruk lagi dia jadi kanser perut. Okay, ada lagi nak tanya? Cikgu, apa dia kena kurangkan alkohol? Apa dia? Alkohol. Alkohol tu, sebab alkohol ni apa Kak? Alkohol. Alkohol tu arak saya. Arak tu apa? Arak tu Etanol. Etanol. So, awak bayangkan benda macam tu kena minum. So, lama-lama dia mengkakis perut tu lah, dia menambahkan asid tu lagi. Okay? Sebab tu kalau awak tengok rawatan untuk gastritis, dia suruh makan ubat yang ada alkali ke? Nama dia antacid ke? Sebab perut kita berasid. So kita kena makan alkali lah. Jadi bila kita makan antacid yang ada alkali campur asid, dia jadi perut neutral. Dia jadi akan meneutralkan asid yang banyak-banyak. Awak perasan tak? Bila awak makan limau banyak-banyak, cuba awak makan time Chinese New Year kan banyak limau. Awak makan limau. Duduk sekejap rasa dah. Rasa masam naik tekak dah. Dia ada tu asid banyak sangat dalam perut. Okay, ada lagi nak tanya? Cikgu. Kenapa minyak zaitun lebih rendah lemak dari minyak kelapa sawit? Tak, dia actually di atas kandungan, sebenarnya gini, dia lemak tumbuhan lebih baik berbanding lemak haiwan. Lemak tumbuhan lebih baik daripada lemak haiwan sebab lemak tumbuhan ni dia rendah kolesterol dia. Jadi tapi sekarang kelapa sawit kita pun bagus dah. Kita dah guna kelapa sawit yang ni dah, kita guna hybrid dah lah ni. Kita tanam yang bagus dah. Jadi sebenarnya lemak tumbuhan, lemak kelapa sawit ke lemak zaitun ke, semuanya rendah dia punya lipid tu. Rendah kandungan kolesterol. Jadi kalau kata antara minyak zaitun dan minyak kelapa sawit mana lebih rendah? Sebenarnya dua-dua pun rendah dah. Memang kita pun kalau yang awak tengok kan dia ada iklan ke? Minyak kelapa sawit antara minyak yang Malaysia keluarkan tu antara yang terbaik sebab kita ada Jabatan Pertanian yang dah buat kajian dah. Dia dah tanam, dia dah pilih spesies kelapa sawit yang baik dah ni. Dia adalah, nanti kita akan belajar, kita ada kejuruteraan genetik dah. Kita dah ubah dah genetik yang melibatkan kandungan lemak dalam minyak kelapa sawit. So, kalau awak tanya dari segi minyak zaitun dengan minyak kelapa sawit, sebenarnya dua-dua baguslah sebab daripada sumber tumbuhan. Tapi mungkin kerana tumbuhan tu pula, daripada antara dua-dua tumbuhan tu pula, zaitun lebih baik. Okay, lagi ada nak tanya? So kalau tak ada nak tanya, kita pun dah habis ni, menghampiri 11.30. Jadi jangan lupa siapkan praktis formatif, praktis sumatif dan hantar slide yang bentang tadi. Tapi sebelum hantar tu, baiki dulu, buang dulu. Sebab bila cikgu masukkan dalam Facebook cikgu ke apa, cikgu takut cikgu lain, sekolah lain, dia suka tengok ni. Sebab dia selalu puji, dia kata budak Zainab baguslah buat benda-benda slide ni cantik ni semua. Takut ada poin yang salah. So buanglah poin-poin yang rasa meragukan tu, baik buang. Dan jangan
terlalu ni sangat dengan Google dah. Apa-apa yang awak buat, awak kena rujuk buku teks. Apa-apa yang awak buat, ingatlah awak nak cari jawapan ke apa, buku teks. Kalau tak ada pada buku teks, Google. Bila Google, kalau cikgu suka Google yang BI. Cikgu tak suka Google yang BM sebab banyak sangat unsur daripada bahasa Indonesia. So, awak pun guna dalam jawab soalan, habislah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau cikgu tak tegur tu okey lah. Kalau cikgu tak tegur tu okey lah. Tapi kalau ada macam yang meragukan tadi ke, ayat-ayat yang kalau cikgu jadi awak, benda yang macam aku sendiri pun tak faham apa aku buat, baik buang. Cikgu macam tu, kalau buat-buat, aku ni takut orang tanya ni. Insting kita kuat ke? Kadang-kadang, orang akan tanya ni, apa ni aku sendiri pun tak faham, baik buang. Ni bujur tak bentang depan Nazir dia. Kalau tidak Nazir tanya, apa radiat? Apa dia? Radiasi. Wujud tak betul tu dia. Tidak menetap. Okey, so kalau macam tu kita jumpa hari Sabtu. Okey, assalamualaikum. Keputusan nanti cikgu umum lah. Keputusan nanti cikgu umum Okey cikgu. Menang kalah tu, kalau buka bertemu cikgu jamu belakang. Cikgu akan jamu semua akan dapat belakang. Okey, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Bye. Bye.